A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan sekalian, brothers and sisters dalam Islam, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Khair Muhammad Noor, pengasas bagi program Kasih Sejati yang telah pun berlangsung di Singapura daripada tahun 2006. Sekarang ini kami berusaha untuk menebarkan, meluaskan lagi jaringan program ini kepada rakan-rakan, kepada mereka-mereka yang ingin berumah tangga di merata rantau ini atau mungkin di merata tempat di dunia ini, insya-Allah. Walaupun saya berbual dalam bahasa Melayu, sebab saya tahu ada sebahagian daripada orang Melayu pun tinggal di Australia, ada tinggal di UK, ada tinggal di Dubai, di mana-mana. Jadi program ini kita tawarkan kepada mereka-mereka yang ingin berumah tangga sama ada dalam bahasa Inggeris ataupun dalam bahasa Melayu. Jadi segmen ini saya gunakan bahasa Melayu untuk reach out, untuk kita perkenalkan program ini dalam bahasa Melayu. Mana tahu kalau masih ada lagi yang ada kat Brunei, kat Malaysia, kan, dekat Indonesia pun sama, of course di Singapura pun masih lagi orang berbahasa Melayu, insya-Allah. Jadi program Kasih Sejati ini kita lancarkan pada tahun 2006. Tujuannya adalah untuk membantu mereka-mereka yang merancang untuk berumah tangga. Saya gunakan perkataan merancang. Jadi program ini bukan program kursus bimbingan rumah tangga, tapi ini kursus persiapan rumah. Ada beza sikit, bagi saya ada beza lah. Bimbingan agak one way. Kalau kursus perancangan berumah tangga, persiapan rumah tangga, ianya meletakkan tanggungjawab persiapan itu, bermakna bila mereka hadir tu, para peserta bukan setakat dengar je, tapi nak kena buat kerja. Ini bezanya. Kursus rumah tangga yang kita design, yang kita packagekan together ni adalah satu kursus rumah tangga yang berdasarkan kepada pengalaman kami yang buat program-program pelbagai berkenaan kekeluargaan, rumah tangga, remaja dan sebagainya itu daripada awal-awal pertengahan tahun 90-an pun. Daripada sudut kursus rumah tangga ni, kalau kita lihat di Singapura ni, saya ambil Singapura dululah. Di Singapura kita pernah ada kursus rumah tangga yang berlangsung selama 3 bulan. Setiap hari Ahad, para peserta akan datang, duduk selama lebih kurang 3 bulan, dari pukul 8 pagi hingga waktu zuhur. Dan selepas itu mereka dapat sijil untuk mereka kemudian berkahwin. Dan saya juga pernah terlibat dalam kursus rumah tangga yang mana ianya dijalankan selama 4 malam, 3 atau 4 malam itu, dengan salah seorang sahabat saya, iaitu arwah Ustaz Abu Bakar Hashim. Beliau menjalankan kursus rumah tangga dalam bahasa Melayu sepenuhnya. Daripada A to Z, saya pula diamanahkan untuk menjalankan kursus rumah tangga dalam bahasa Inggeris, A to Z juga. Teringat lagi pernah ada seorang profesor, sepasang profesor daripada University Harvard yang duduk dalam kursus rumah tangga saya. Arwah Ustaz Abu Bakar Hashim kata, "Hir, malam ni awak ada tetamu khas. Siapa Ustaz?" Awak tengoklah, rupanya 2 profesor yang sedang ada sabbatical leave daripada University Harvard. Mereka tu datang ke Singapura, masuk Islam, kemudian mereka ingin berumah tangga. Jadi mereka hadir dalam kursus rumah tangga saya yang saya kendalikan 4 malam program. Itu pun kita gunakan juga. Dan kemudian saya pernah juga buat kursus rumah tangga ni yang 3 jam. 3 jam. Apa 3 jam? Tapi terpaksa. Kenapa? Satu ketika tu memang nak kahwin kat Singapura ni perlu ada sijil. Jadi hanya mereka-mereka yang benar-benar telah pun ditapis, dan mereka benar-benar tidak ada masa untuk hadir untuk kursus 3 bulan. Tak ada masa pun untuk yang 3-4 malam, tak ada. Berapa hari tak ada. Hanya 3 jam je. Contohnya mereka-mereka yang bertugas sebagai pilot, kan, juruterbang, ataupun stewardess, atau mereka yang bekerja di pelantar minyak, macam-macam. Tapi tak ramailah. Itu hanya setelah diluluskan oleh pihak berkuasa tertentu, mereka tu hadir dalam kursus 3 jam. Ustaz Abu Bakar Hashim, arwahnya itu, beliau akan kendalikan dalam bahasa Melayu, saya kendalikan dalam bahasa Inggeris. Itu pun ada pengalaman juga. Dan bukan setakat kita buat kursus rumah tangga saja, tapi pengalaman juga kita gunakan, ambil daripada pengalaman kita buat program-program lain. Kemudian daripada pengalaman tersebut, pada tahun 1997 saya dilantik oleh pihak Majlis Ugama Islam Singapura, MUIS, untuk semacam merombak semula package kursus rumah tangga yang ada di Singapura pada waktu itu. Jadi saya bersama-sama dengan asatizah lain, pakar-pakar agama dan juga dan mereka-mereka yang pernah kendalikan rumah tangga, kursus rumah tangga ini, duduk bersama dan saya diamanahkan untuk redesign, design semula
mereka bentuk semula. Jadi saya buat semula kursus rumah tangga tu, bentangkan kepada pakar-pakar tersebut, dan akhirnya lahirlah kursus rumah tangga 3 hari, hari Ahad ataupun separuh hari Ahad dan separuh hari Sabtu dan sepenuhnya hari Ahad. Jadi 3 hari juga. Itu dilancarkan oleh pihak MUIS dan pada tahun 1998. Jadi dari situ kami pula di Suci SSS ni pada tahun 2006 dengan terbentuknya syarikat ini juga kami lancarkan kursus rumah tangga kasih sejati. Dan sebenarnya kasih sejati ni bukan hanya direka bentuk, didesain berdasarkan kepada pengalaman kita buat kursus rumah tangga yang lain, tidak, tapi juga berdasarkan penting juga itu daripada program-program pembangunan keluarga, pembangunan rumah tangga, program-program pengayaan, belia, remaja dan sebagainya. Itu semua kita buat. Termasuk juga contohnya daripada marriage convention lah, daripada apa-apa pun kami sering dilantik oleh pihak pemerintah ataupun agensi-agensi pemerintah untuk kendalikan pelbagai jenis program, daripada program yang untuk khusus ataupun keluarga-keluarga yang biasa sampai keluarga-keluarga yang ada profil-profil tertentu, termasuk juga program remaja. Ada remaja yang biasa-biasa, ada juga remaja yang mungkin agak luar biasa kerana mereka tu duduk di tempat-tempat tertentu dan sebagainya. Jadi hasil pengalaman kami kendalikan pelbagai jenis program tersebut tu, kita tukil mana yang relevan, bawa juga masuk ke dalam kursus rumah tangga, persiapan rumah tangga. Boleh ke? Boleh, sebab kita dapati bahawa setengah-setengah perkara yang berlaku dalam rumah tangga tu kerana mereka tak buat persiapan awal, sebab itu berlaku. Jadi para peserta yang hadir ke rumah tangga tu, mereka akan dapat banyak, isunya bukan pasal tips saja tau, tapi isunya adalah tentang bagaimana mereka tu boleh buat persiapan. Itu penting, bukan tip aja. Jadi mereka tu berfikir, merancang, mengambil tindakan, berbincang dengan pasangan mereka. Itu yang kami lakukan dalam rumah tangga kita. Bukan setakat dengar, tak ada. Dia bukan two way traffic, tapi 2, 3, 4, macam-macam traffic yang kita lakukan supaya para peserta benar-benar dapat manfaat daripada kursus rumah tangga yang mereka hadir. Itu kursus rumah tangga apa? Kasih sejati. Jadi ini semua kita rangkulkan bersama, kita packagekan supaya para peserta yang hadir kursus rumah tangga tu, okey, ni konteks bukan setakat konteks Singapura je. Kita dapati bahawa beberapa perkara tu memang dia boleh diamalkan, boleh digunakan, okey, persiapan tu boleh di-applicable untuk mana-mana pasangan Muslim yang bakal rumah tangga tu, benda-benda ni memang relevan untuk mereka. Jadi kursus ni bukan setakat untuk orang Singapura saja, tapi juga untuk orang Malaysia, untuk orang Brunei, untuk orang di Indonesia, untuk mereka-mereka yang juga sekarang bermas tautin di Australia. In fact, kita dah pernah ada kursus rumah tangga tu dihadiri oleh pasangan yang sebenarnya sekarang ni tinggal di Australia. Jadi pun ada juga. Jadi bermakna kursus ni memang relevan kerana dia bukan setakat untuk orang Singapura saja, tapi juga untuk mereka-mereka Muslim di mana-mana mereka pun berada, kerana ianya sebenarnya membantu para peserta untuk betul-betul menggunakan akal fikiran mereka, berpandukan kepada nasas tertentu, panduan tertentu supaya rumah tangga mereka yang mereka rancang dan kemudian mereka lancarkan. Mula-mula mereka rancang, lepas tu mereka lancar. Okey. Jadi itu semua tu dapat mereka lakukan dengan lebih baik lagi, dengan lebih rapi sekali. Jadi dia punya pemain utama dalam kursus rumah tangga kasih sejati ni bukan kita. Bukan kita sebagai penceramahnya, bukan. Tapi para peserta itu sendiri. Mereka lah yang jadi hero-heroinnya. Dan bila mereka balik tu, buku mereka tu tebal penuh dengan persiapan, planning, perancangan, action, macam-macam lah. Dan tidak hairan apabila para peserta mengatakan bahawa ada tahun 2006 tu, buku kita tu sampai sekarang, boleh bayang mereka tu hadir kursus rumah tangga pada 2006, sampai sekarang mereka masih simpan buku tu. Mereka kata, "Cik, sampai sekarang kita simpan." Kenapa? Kerana ada benda-benda yang mereka tulis buat rancang tu, okey. Mereka masih rujuk. Contohnya, "Bang, tengok ni apa yang dia tulis." Contohnya 2006 sampai sekarang berapa tahun. Jadi mereka nak rasakan bahawa buku itu, buku ni penting. Dia bukan buku untuk baca je, tapi ini satu manual, tuan-tuan dan sekalian. Dan bukan manual saja, tapi dia merupakan satu workbook di mana para peserta tu memang buat kerja kat situ. Jadi siapa yang hadir ke rumah tangga tak boleh tidur, tak ada can nak tidur Tak ada can nak tidur. Banyak kerja yang kena buat. Kenapa? To make your marriage work, it takes work. Bermakna untuk menjayakan rumah tangga, ianya perlu jayakan. Jayakan apa? Kena buat kerja lah. Dan kita galakkan para peserta untuk menggunakan jeria mereka dan sebagainya. Dan di situ juga sebenarnya rumah tangga ni, rumah tangga dia bukan pasal duit je. Okay? Tapi ada satu KPI, Key Performance Indicator ataupun Key Success Factor, yang macam tempat kerja pula, yang mana para peserta akan didedahkan. Kalau mereka jaga benda tu, insya-Allah rumah tangga mereka tu dapat berjalan lancar, insya-Allah. Dan kita juga banyak bawakan kes-kes study yang benar-benar berlaku daripada program-program
counselling ataupun investigation yang kita buat. Di situ memang mereka mendapati bahawa ini bukan satu perkara yang mudah. Jadi tuan-tuan dan sekalian, brother sisters, siapa-siapa juga yang mengikuti program kita ni, sedikit coretan kita ni mendapati bahawa sebenarnya memang kursus rumah tangga kita desainnya agak berbeza daripada yang lain-lain lah. Beza sangat. Okay. Dia bukan sekadar orang mendengar saja, tapi kena buat kerja. Dan buat kerja untuk siapa? Untuk para peserta sendiri. Mereka buat kerja untuk buat planning mereka sendiri. Dan ramai yang mengatakan bahawa kalau mereka tak hadir, mungkin mereka tak terfikir perkara-perkara tertentu. Betul. Dapat kita buat banyak sekali feedback. Boleh tengok video-video yang kita kumpulkan maklumat mereka tu. Dan sampai sekarang pun ada mereka tu yang kalau kita buat program aja mereka hadir. Walaupun mereka dah berumah tangga. Kerana mereka mendapati bahawa konten-konten yang kita ketengahkan tu adalah konten yang praktikal, yang memang layak untuk mereka gunakan, pertimbangkan. Jadi bagi sesiapa pun, kat mana-mana Singapura, ke mana-mana sekalipun, hadir bukan kerana dapat sijil saja, tapi hadir kerana untuk benar-benar nak buat persiapan bagi memulakan perjalanan dalam rumah tangga. Dan perjalanan itu bukan perjalanan yang mudah, ianya memerlukan banyak lagi persiapan. Dan inilah di antara program yang tuan-tuan puan-puan sekalian, adik-adik, abang-abang, siapa-siapa lah yang ada, okey, benda ni, yang tengok ni, mungkin mak ayah boleh galakkan anak-anak untuk juga pertimbangkan bagi ikuti kursus rumah tangga kita ni. Ada banyak lagi yang boleh kita ketengahkan nanti. Kita akan keluarkan lagi konten-konten tertentu supaya lebih mudah lagi untuk mereka-mereka yang bakal berumah tangga, ayah-ayah ibu yang ada anak-anak yang nak berumah tangga, boleh pertimbangkan ini sebagai satu option atau satu alternatif bagi mereka, bantu anak mereka, abang kakak mereka ke adik mereka tu yang bakal berumah tangga, untuk benar-benar mendapatkan semacam satu panduan yang bukan suka-suka tapi kita siapkan berdasarkan kepada pengalaman kita dan juga research dan juga pengamatan kita, yang mana ianya amat berguna sekali untuk mereka-mereka yang bakal berumah tangga. Okey, jadi jangan lupa klik di bawah ni untuk dapatkan lebih banyak lagi maklumat, dan kita akan lancarkan lagi video-video selanjutnya untuk lebih faham lagi apakah itu yang diperlukan bagi sesiapa pun yang bakal memasuki alam rumah tangga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.